Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah. Kasih pada pimpinan majlis, para ahli jawatan kuasa program, mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memtemukan kita pada pagi ini, dan saya diminta untuk memberikan satu dipanggil keynote speech, ucap pertama berkenaan dengan conference kita pada kali ini. Dan saya diminta untuk bercakap selama setengah jam sahaja, kan? Cuma pengarah kata masa tambahan 10 minit, masa kecederaan. Belum cedera tambah dah, elok lah tu, kan? 10 minit. Jadi paling panjang pun 40 minit. InsyaAllah kita akan bersama-sama untuk membincangkan satu tajuk, satu perkara yang sangat penting berkenaan dengan student activism, berkaitan dengan aktivisme mahasiswa dan mahasiswi. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, oleh kerana masa yang diperuntukkan sedikit, jadi saya tak perlu untuk bermukadimah dengan begitu panjang. Terus kita kepada poin ataupun poin lah, kan? Noktah yang utama yang kita akan bicarakan. Pertama sekali, bila kita bincangkan tentang mahasiswa dan mahasiswi, biasanya kita cerita mahasiswa dan mahasiswi ni di kalangan orang yang masih muda. Kita tak bincang mahasiswa, kan, yang umurnya mungkin 60, 70 baru buat degree. Bukan tak ada, tapi yang itu kita tak bincang. Yang kita nak bincang tentang student activism pada hari ini adalah student yang majority student umurnya, ataupun mahasiswa-mahasiswi, majority umurnya antara lingkungan 19 ataupun 18 tahun hinggalah ke pertengahan 20-an. Biasanya begitulah, kan? Itu umur mahasiswa dan mahasiswi secara kebanyakan. Maka umur ini dipanggil sebagai umur remaja, umur muda, kan? Muda dan mudi. Ke korang rasa tua dah, muda belaka dah. Maka kita ni yang duduk di sini ni muda-muda belaka. Saya pun duduk dekat sini rasa muda, duduk dengan korang semua, kan? Bila bersembang pun rasa muda juga. Jadi bila kita berceritakan tentang kepemudaan dan juga keremajaan yang merupakan paling ramai ataupun entiti paling banyak sekali, paling besar sekali di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, di kalangan student ni, kita tak lari daripada apa yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita perhatikan betul-betul, Nabi SAW cerita pasal orang muda ni banyak sangat-sangat. Walaupun Nabi tak sebut tentang mahasiswa dan mahasiswi, tapi kita perhatikan Nabi sebut tentang orang muda dengan begitu banyak. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan tentang orang muda dalam suratul Kahfi contohnya, kan? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda. Innahum fityatun amanu, mereka beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula bagi mereka hidayah. Ini salah satu contoh. Allah Ta'ala ceritakan tentang orang muda. Allah Ta'ala juga cerita tentang orang muda dalam banyak lagi cerita-cerita yang lain. Dan Nabi SAW ceritakan tentang orang muda banyak. Antaranya Nabi SAW sebut, innallaha la yu'jibu minasyabab alladhi laysat lahu sabwah. Allah Ta'ala sangat kagum kepada orang muda yang dia punya perjalanan hidup ni lurus, tidak bengkang-bengkok, tidak kejap ke sana, kejap ke sini. Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala kagum. Bila Allah Ta'ala kagum, maknanya benda tu bukan benda yang kecil, benda tu besar. Dan benda tu bukan benda senang, benda tu susah. Pasal banyak orang muda lah yang paling mudah sekali untuk ke kanan dan ke kiri, tak berjalan dengan lurus, kan? Kalau kita tengok pun, orang yang berjalan dekat tengah-tengah jalan, sekejap ke kanan, sekejap kiri, biasa orang muda, orang tua, kan? Ini secara literally, literally pun, kan, kejap topok tampar, kejap gini berjalan ke sana ke sini, tu orang muda. Orang tua tak berjalan gitu. Ke korang ada tengok pakcik-pakcik jalan macam tu, kan? Tak ada. Orang muda itu literally, dan dari segi maknawi ataupun dari segi roh kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ni pun memang begitu juga. Sebab biasanya orang muda lah yang terpengaruh dengan macam-macam pengaruh duniawi yang betul-betul mencabar hidup dia. Sebab apa? Sebab dia belum pernah merasa benda-benda tu. Orang tua semua dah pernah muda, orang muda tak pernah tua lagi, kan? Jadi orang muda ni dia macam-macam benda dia nak explore. Dia masih lagi ada rasa kagum ataupun rasa nak explore benda-benda baru bagi dia. Maka macam-macam lah jadi pada dia.
Ada yang jadi rosak dan ada yang lurus di perjalanan hidup dia. Maka yang lurus perjalanan hidup dia ni yang Allah Ta'ala kagum, Allah Ta'ala suka sangat-sangat. Dan Nabi SAW juga bagi tahukan salah satu daripada orang yang dilindungi pada hari kiamat dengan lindungan Allah Ta'ala ada 7 golongan. Salah satu daripadanya Nabi SAW sebut syababun ataupun syabun, orang muda yang nasya'a fi ibadatillah, yang membesar, yang memekar dalam keadaan dia menyembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, dan banyak lagi yang kita ringkaskan, banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW cerita pasal orang muda. Bahkan bukan sahaja Nabi SAW cerita saja, malah kita sekarang ni kan dalam tempoh mal hijrah lagi ni, duduk dalam bulan Muharram lagi ni. Kalau kita tengok perjalanan hijrah Nabi SAW pun orang muda juga kan. Nabi SAW berhijrah bersama dengan orang muda juga. Walaupun Sayyidina Abu Bakar tu kira dah golongan senior, pasal Sayyidina Abu Bakar muda Nabi daripada Nabi SAW cuma 2 tahun ataupun 3 tahun sahaja kan. Maknanya Nabi SAW hijrah umur 53, Sayyidina Abu Bakar dah umurnya 51 ataupun 50. Maknanya dah senior. Tapi yang lain-lain tu orang muda, betul tak? Sayyidina Ali muda. Siapa lagi? Sayyidah Asma kan, yang tolong bawa makanan pada Nabi SAW, muda. Lagi siapa lagi yang tolong Nabi SAW? Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar kan, pun orang muda. Dan begitu jugalah banyak lagi sahabat-sahabat yang tolong hijrah Nabi SAW, orang muda belaka. Bahkan kalau kita tengok dari segi, bila kita tengok dari sudut tu, Nabi SAW dah bagi hint kepada kita bahawasanya orang-orang muda ni, generasi muda ni peranan dia sangat besar. Kalau tidak, tentu Nabi akan bawa orang tua yang ramai. Tak, yang membantu dan sebagainya banyak orang tua. Tidak, yang membantu kebanyakannya orang muda. Cuma teman Nabi SAW bawa orang yang dah senior. Orang yang dah senior tu sebagai teman. Sebab orang yang lebih senior ni kan lebih matang, lebih sabar dan sebagainya, mungkin berbanding dengan orang muda. Tapi dari segi peranan yang dimainkan yang besarnya adalah dari kalangan orang muda. Itu dalam hijrah Nabi SAW satu peristiwa yang sangat besar dalam Islam. Nabi dah tunjuk hint kepada kita. Ini salah satu hintnya. Okey, kemudiannya Nabi SAW juga, kalau kita tengok bila mengembangkan Islam, Islam bermula dengan orang muda juga. Kan, daripada mula sekali Islam kembang orang muda, kita tengok nama-nama yang awal dalam Islam. Ialah Nabi dapat wahyu umur 40. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar umur 38. Okey, ataupun 37 kalau ikut riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar 3 tahun muda daripada Nabi SAW, maknanya 37. Sayyidina Umar umur berapa waktu tu agak-agak? Siapa tahu agak umur Sayyidina Umar waktu tu berapa? Sayyidina Umar kita tahu memang orang yang hebat, garang apa semua tu kan, memang gah nama dia. Di kalangan orang Arab, Quraisy pun dah gah nama dia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu masuk Islam tu umurnya baru 27. Bukan orang tua kan. Cerita Sayyidina Umar ni yang garang, yang gagah, yang ditakuti oleh orang Mekah ni, Sayyidina Umar ketika itu umurnya 27. Okay? Dan begitu jugalah dengan Sayyidina Ali, tak payah ceritalah kan? Memang muda sangatlah. Dan begitu jugalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Mus'ab bin Umair contohnya, seorang sahabat Nabi yang terkenal, muda lagi. Yang terkenal bila dia masuk Islam, mak dia ugut nak bunuh diri kan, tak nak makan, tak nak minum dan sebagainya. Ni cerita-cerita macam ni semuanya orang muda belaka. Kalau kita tengok cerita pasal Sumayyah dan Yasir, suami isteri yang masih lagi muda, dengan anaknya Ammar pun muda. Yalah, dia orang kahwin muda waktu tu kan. Jadi dapat anak pun waktu tu mungkin umurnya masih lagi belasan tahun. Ammar tu, kalaulah Ammar tu dah umurnya 8 tahun, mungkin Sumayyah itu umurnya baru 20-an. Mungkin awal 20-an lagi umurnya. Jadi maknanya Sumayyah ini pun seorang yang kita panggil syahidah, yang meninggal, yang syahid yang pertama dalam Islam tu pun orang muda, orang wanita yang muda kan. Jadi maknanya Islam ini pun berkembang mula-mulanya dengan orang muda. Dan Islam ini berkembang selepas daripada itu pun dengan orang muda. Yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia juga adalah orang muda. Orang yang umurnya 18 tahun, orang yang umurnya 20 tahun, bayi-bayi korang semua. Yang mana muda sangat-sangat, mungkin lagi muda lagi daripada korang pun. Siapa dia contohnya? Muhammad Al-Fatih dan sebagainya tu umurnya baru berapa? Kan? Umur Muhammad Al-Fatih berapa waktu dia buka Konstantinopel? Berapa? Umurnya berapa? 21, kemudiannya 24 dia berjaya membuka Konstantinopel. Maknanya muda sangat-sangat. Sangat-sangat muda. Korang boleh buka Konstantinopel sekarang? Agak-agak lah. Apa yang kita buat? Dalam game boleh lah.
dalam game menang belaka kan, main Dota, main apa, memang boleh sangat lah. Tapi yang betul-betul boleh kata apa ada pada kita ketika umur kita seperti mana Muhammad Al-Fatih dan lain-lain. Okey. Sahabat dirahmati Allah SWT, saya suka sentuh di sini ada 7 perkara, 7 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasir Anwar dalam satu ceramah beliau. Ada 7 benda berkaitan dengan aktivism, student activism ni daripada sudut Islam. Okey, ada 7 poin yang saya nak sebutkan secara ringkas pada pagi ni. Kita akan bacakan poin tersebut sekali lalu kan. Lepas tu korang pandai-pandailah syarah sendiri. Yang pertamanya, bila kita sebutkan tentang kita nak aktif, kita nak menjadi orang yang bergerak, orang yang bukan jumut, orang yang bukan hanya duduk saja di bilik, di rumah dan sebagainya, orang yang hendak aktif, orang yang nak menjadi orang yang hebat lah. Pertama sekali, kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi ni, pertama sekali dia mesti mengetahui mengapa Allah Ta'ala ciptakan dia dulu. Itu yang pertama. Sebelum daripada kita nak aktif, sebelum daripada kita nak bergerak, sebelum daripada apa pun, poin pertama sekali kita kena tahu tujuan apa Allah Ta'ala ciptakan dia. Allah Ta'ala ciptakan dia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala ciptakan dia begini. Allah Ta'ala jadikan dia untuk menjadi hamba kepada Allah SWT dengan penghambaan yang sebenar-benarnya. Maka kan disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptaan Allah Ta'ala ni pada manusia dan jin kenapa? Untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadatullah, menyembah Allah Ta'ala bukan hanya semata-mata sembahyang puasa. Kita tahu bahawasanya setiap daripada gerakan kita ni adalah menyembah Allah Ta'ala belaka, beribadah belaka kalau betul dengan caranya dan betul niatnya. Betul cara, betul niat, maka jadilah ibadah pada Allah SWT. Daripada kita buka mata bangun pagi sampailah kita tidur balik, semuanya adalah ibadah pada Allah SWT. Jadi kalaulah kita perhatikan betul-betul dan kita nampak apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat tadi, dan juga begitu jugalah bila Allah Ta'ala ceritakan tentang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini semua adalah perintah Allah SWT. Begitu jugalah Allah SWT sebutkan tentang penghambaan kepada Allah SWT adalah tunduk pada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, sebagai panduan hukum hakam dia, panduan hidup dia, maka Allah Ta'ala tak akan terima daripada dia. Ini semua termasuk daripada ibadah kepada Allah SWT. Bukan hanya semata-mata sembahyang, hatta hukum hakam negara dan sebagainya itu pun termasuk dalam ibadah pada Allah SWT. Kalau betul kita nak jadi student yang betul-betul aktif, student yang betul-betul bergerak, pastikanlah kita punya gerakan itu adalah menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah tujuan Allah Taala cipta kita. Jangan kita beraktiviti, jangan kita buat satu-satu benda hanya semata-mata kerana kepentingan duniawi ataupun kepentingan emosi kita semata-mata. Kerana emosi kan, ialah geram, marah, duduk dalam kampus, bengang dengan pentadbiran kampus contohnya. Benda tu normal kan. Jadi tak suka dengan peraturan ni, tak suka dengan peraturan tu. Kalau hanya semata-mata kerana emosi kita marah, maka nothing. Itu bukan kita panggil aktivism student yang sebenar. Aktivism student yang sebenar dalam Islam, dia aktif kerana dia nak bawa diri dia dan masyarakat dia kepada menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya semata-mata semayang dan puasa, tetapi menyembah Allah Ta'ala dari segenap sudut hidup dia. Bila Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memang ayat itu tunjuk itu antara peranan kita kan. Kalau nak jadi umat yang terbaik, kamu kena menyuruh kepada yang baik, melarang kemungkaran, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, seorang mahasiswa yang nak aktif, dia mesti tahu juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak muda Islam pada hari ini. Kena tahu, kena perhati, kena check, kena sentiasa alert apa benda cabaran-cabaran ini. Bukan saja cabaran di kalangan umat Islam daripada umat Islam, bahkan daripada luar, semuanya kena tahu. Kita kena tahu apa dia Zionism, kita kena tahu berkaitan dengan Freemason, kita kena tahu tentang gerakan kristenisasi, kita kena tahu itu daripada luar. Kemudiannya gerakan-gerakan yang daripada dalam yang dah masuk ke dalam Islam sekarang ni, gerakan-gerakan liberalnya, sekularisme dan sebagainya, semua kena tahu.
Jangan hanya setakat tahu nama dia saja, tapi kena faham betul-betul, kena identify apa ciri-ciri dia. Kadang-kadang orang yang nak berjuang sebagai mahasiswa pada hari ini, dia terpengaruh dengan gerakan sosialis. Ramai mahasiswa pada hari ini, dia terpengaruh dengan cara sosialis berfikir dalam menggerakkan gerakan mahasiswa. Maka timbullah, kalau kita perhatikan, sosialis ni salah satu dia punya simbol apa dia? Simbol sosialis punya gerakan, ataupun tahu apa simbol? Betul, simbol tu, simbol tangan. Simbol tangan tu, simbol tangan tu simbol sosialis. Memang simbol yang diguna pakai oleh gerakan-gerakan sosialisme daripada dah 100 tahun ataupun beratus tahun dah mereka menggunakan logo tersebut. Tak apalah, okeylah kita kata kalau logo tu secara kebetulan sama, okey, tak apa. Tapi cara kita berfikir, cara kita bergerak, dan cara kita bergerak dan berfikir ni, tengok balik, adakah kita terpengaruh dengan cara pemikiran sosialis ataupun liberal dan sebagainya. Konon-konon inilah dia idealisme mahasiswa. Masalah kalau idealisme mahasiswa adalah berdasarkan kepada apa yang dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang rosak. Ini semua pemikiran-pemikiran yang membahayakan ataupun yang mengancam umat Islam. Sama ada yang daripada luar secara jelas, macam saya sebut tadi, Zionism, semua tu kita jelas nampak, dan begitu jugalah yang masuk secara senyap-senyap ke dalam pemikiran umat Islam. Yang ini kita kena sentiasa tengok, dan kita tahulah berkaitan dengan yang hiburan apa semua ni, saya tak nak cerita panjang, semua kita tahu kan. Ni bulan berapa ni, bulan 2, bulan 3 ni, kata nak buat anugerah K-pop antarabangsa dekat Malaysia kan. Tahu yang Opop Gangnam Style semua datang. Siapa nama dia? Sly. Datang insya-Allah. Kau nak alu-alukan dia dekat KLIA silakanlah kan. Tapi mengarut kan. Itulah yang berlaku. Itu yang berlaku, itu dekat tempat kita, dekat Malaysia kan. Tak payah cerita lagi tentang hiburan yang melampau dekat TV, dekat radio dan sebagainya kan. Ini benda-benda yang kita tahu dah, kita perhatikan dan kita nampak semua, dan antum semua tahu benda ni. Kalian semua tahu benda ni, dan saya tak payah nak elaborate panjang-panjang kan. Bila Tengku Razali Hamzah sebut dalam video dia, dia kata negara kita ada banyak masalah. Tak perlulah saya sebutkan di sini apa masalah ni. Pasal apa? Pasal semua orang tahu apa masalah ni kan. Jadi maknanya kita pun tak payah cerita panjang, korang semua tahu dah kan. Jadi kalau tak tahu juga, balik kampung je lah, tak payah belajar kat UTP, tak payah belajar dekat ATM, tak payah belajar kat sini lah. Nampak sangat masih duduk bawah tempurung kan. Kita panggil apa? Like a frog under coconut shell kan. Okey. Seterusnya, yang ketiganya, poin yang ketiga yang kita perlu dalam student activism ni adalah seorang mahasiswa, dia walaupun dia tengok cabaran-cabaran tadi banyak kan, cabaran yang melampau-lampau daripada luar, daripada dalam, kiri, kanan, depan, belakang kan, macam-macam cabaran dia nampak. Dan kita tengok pula Amerika punya kuat, Yahudi punya kuat, Zionism punya kuat. Dia tidak boleh merasa putus asa. Dia tak boleh putus asa. Seorang dalam Islam tak ajar kita supaya berputus asa. Walaupun cabaran itu begitu kuat, walaupun teruk sangat, walaupun hebat sangat musuh, kita tidak boleh berputus asa. Kerana bila Allah SWT sebut wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun, tidaklah berputus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat sahaja. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, jangan putus asa daripada rahmat Allah, dan rahmat Allah Ta'ala dah sentiasa ada. Dan kalau kita tengok pun daripada sudut sejarahnya pun begitu juga. Kalau kita tengok dari sudut sejarah, bila Nabi SAW wafat, umat Islam dalam keadaan yang tak tentu arah. Bukan tak tentu arah maknanya Nabi tinggalkan sahabat yang tak pandai, tidak. Sahabat semua hebat-hebat belaka. Tapi maksud tentu arah itu adalah ibarat seorang anak yang kehilangan ibu kan. Nabi wafat, hilang satu manusia yang menjadi sumber rujukan dan sumber inspirasi kepada semua umat Islam. Akhirnya ada umat-umat Islam yang baru masuk Islam, mereka murtad, yang dekat luar dan sebagainya. Dan musuh masih kuat, Parsi masih ada, Rom masih ada kan. Orang Islam pula murtad. Yang ada dekat Madinah dan Mekah itu berapa ramai sangat berbanding dengan dunia secara keseluruhannya.
maka itulah ada di kalangan sahabat-sahabat yang kecewa. Dan ada sahabat yang kata pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, beribadat sajalah pada Tuhanmu sehingga mati. Tak payahlah, kunci pintu, duduk je dalam rumah sampai mati. Mati masuk syurga. Habis. Ada yang merasakan begitu, pasal rasa macam tak yakin. Bila Rasulullah wafat, rasa tak yakin. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan satu kata-katanya, beliau mengatakan, ayam usuddin wa ana hayyun. Adakah agama itu boleh berkurangan dalam keadaan aku ini masih hidup? Sayyidina Abu Bakar seorang negarawan yang ulung. Beliau berjaya mengumpulkan balik saf umat Islam, mengumpulkan tenaga umat Islam, saf umat Islam disatukan dan berjaya mengembalikan kegemilangan Islam. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Sampailah kepada zaman-zaman yang berikutnya, bila Tatar masuk menjajah, membunuh umat Islam, orang Mongol ni kan, bunuh umat Islam secara gila-gila je lah, senang cerita je. Ibnu Athir, seorang pakar sejarah, sampai bila dia tulis buku, dia tulis kitab, sampai dekat part itu, dia hidup pada zaman tersebut. Dia cerita zaman Nabi hebat, cerita zaman sahabat hebat. Sekali bila cerita pada zaman dia sendiri, dia tulis kat situ, dia kata, aku tidak dapat menulis apa yang berlaku kerana kesedihan yang amat sangat terhadap apa yang menimpa umat Islam, sehingga kan aku merasakan kalaulah aku tidak hidupkan lagi bagus, kalaulah aku ini tidak dilahirkan oleh ibuku, kan lebih baik lagi. Pasal maknanya dia kata tak sanggup dia tengok apa yang menimpa umat Islam ketika itu. Sampai digambarkan sungai Furat dipenuhi dengan darah umat Islam kan yang dibunuh. Dan begitu jugalah kalau kita tengok semua umat Islam waktu tu memang tengah down gila-gila lah cerita ni. Down sangat-sangat. Sebab memang lemah sangat-sangat. Tetapi adakah siapa sangka bahawasanya datang pula lepas daripada tu adanya Saifuddin Qutuz yang membela umat Islam, yang dapat membangunkan tentera umat Islam sampailah dapat membebaskan umat Islam. Siapa dia Saifuddin Qutuz, kau kenal ke tidak? Sebut selai kenal. Saifuddin Qutuz tak kenal. Kalau saya tanya siapa yang tak pernah dengar nama Qutuz ni? Agak-agak majoriti angkat tangan ke majoriti tak angkat tangan? Majoriti angkat tangan kan? Salahuddin Al-Ayyubi kau kenal kan? InsyaAllah lah kan? Kalau tak kenal pergi balik Okay, apa lagi? Muhammad Fatih pun insyaAllah kenal. Tapi Qutuz tak kenal. Balik nanti cari Google lah, Google lebih kan. Okay, begitu jugalah apa-apa yang berlaku pada umat Islam. Maknanya memang macam tu. Allah Ta'ala sebut wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari tersebut kami akan tukar gantikan antara manusia. Memang ada masanya di bawah, ada masa di atas. Maknanya umat Islam tak boleh berputus asa. Ada masanya Allah Ta'ala akan angkat semula dan akan bangkitkan semula umat Islam. Jadi student walaupun dirasakan terlampau susah, walaupun dirasakan perit, walaupun dirasakan macam tak boleh nak berjaya apa yang dia usahakan, dia jangan berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini yang sebenarnya menyebabkan seorang mahasiswa dia boleh terus aktif. Pasal dia ingat, aku tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kalau putus asa, tak aktif dah lah. Tak apalah, aku duduk rumah saja, aku study, aku duduk biasa, aku kerja, aku kahwin, aku jaga anak isteri, aku mati. Habis. Gitu je. Sebab dah putus asa. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Sayyidina Abu Bakar memang disuruh untuk kunci pintu, duduk dalam rumah, beribadat sampai mati. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, tak ayang kusuddin wa ana hayyun. Adakah agama ini boleh berkurangan, boleh dibuang oleh manusia dalam keadaan aku masih hidup? Orang yang berjiwa besar, dia akan rasa macam tu. Pasal dia kata, takkanlah aku nak membiarkan agama Islam ini dipermainkan orang dalam keadaan aku ini masih hidup. Itu nombor 3. Nombor 4, poin yang keempat, seorang mahasiswa yang ingin aktif, untuk menjadi aktif, dia perlulah menjadikan role model dia tu, ataupun dia perlulah mencontohi role model yang ada dalam sejarah Islam. Tentu sekali lah, tak lain tak bukan, yang paling utama sekali adalah Nabi SAW. Tentu sekali lah kan. Kemudian daripada Nabi SAW, para sahabat, lepas para sahabat, para ulama yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka inilah yang sepatutnya kita jadikan contoh. Kita tengok macam mana Nabi kan dengan bapa saudara dia sendiri, kita tengok Nabi dengan kaum dia sendiri, kita tengok macam mana para sahabat bila memperjuangkan Islam dalam kesusahan dan sebagainya. Sayyidina Bilal macam ni kan cerita popular semua kan, bukan tak tahu, tapi kita jadikan tak contoh.
Sayyidina Bilal bila dia letakkan batu, dia sebutkan ahad, ahad. Kita pada hari ini jadikan contoh kan, letak bantal atas badan, orang kejut sembahyang subuh, ahad, ahad kan. Ahad, tak kuliah kan ahad. Nah, ahad, ahad kan. Tak payahlah kejut aku, ahad kan. Ahad juga dia kan. Ambil contoh Sayyidina Bilal dia kata kan. Sayyidina Bilal orang tak batu. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh yang lain lah kan, contoh-contoh pasal Ammar bin Yasir, Mus'ab bin Umair kita dah sebut tadi, ambil mereka sebagai contoh ikutan kita. Contoh Mus'ab bin Umair ni subhanallah hebat sangat kan. Macam mana dia ni daripada orang yang kaya, orang yang kira kita panggil the most eligible bachelor in Makkah. Orang paling sought after lah kiranya, yang orang perempuan Mekah tergila-gilakan dia kan? Dengan rupanya yang kacak, dengan kekayaan dan juga dengan kehebatan peribadi dia. Tapi akhirnya bila dia mati dalam Islam, dia mati dalam perang Uhud kan? Syahid perang Uhud. Bila hendak dikebumikan dia ataupun hendak dikafankan dia, pakaian yang ada pada dia hanyalah sehelai kain dia tu saja. Kain yang mana kalau tutup kepala, kakinya terbuka, kalau tutup kaki, kepalanya terbuka kan. Itu ketika mana dia meninggal dunia. Dia meninggalkan kekayaan dunia yang begitu hebat, sampai bila dia, waktu dia kaya tu, dia punya wangian tu hanya dia seorang saja pakai kat Mekah tu. Kalau dia lalu kat mana-mana lorong kota Mekah, orang dah tahu dah, kata Mus'ab baru lalu tadi, sebab bau dia ada kan. Bau tu special, bau minyak wangi dia saja, punya kaya dia kan. Orang lain tak boleh buat, dia seorang aja yang boleh buat. Ni Mus'ab bin Umair. Okey. Jadi tapi bila dia meninggal macam mana? Meninggal dalam keadaan macam tu. Kalau kita tengok dalam dunia macam hina, tetapi di akhirat inilah dia orang-orang yang Allah Ta'ala janjikan syurga. Sampai Nabi SAW baca ayat yang popular, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah alaihim faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW ketika mana melihat jenazah Mus'ab bin Umair. Maknanya apa dia? Di sana di kalangan lelaki-lelaki, orang-orang yang beriman, ada yang membenarkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka, ada yang mereka telah tunaikan segala tanggungjawab mereka, mereka meninggal dunia syahid. Ada yang masih lagi menanti-nanti bilalah aku nak meninggal dunia, dan mereka tetap teguh, mereka tidak berubah pendirian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok jugalah para ulama salafus salih, kita tengok macam mana kan. Hebat diorang ni. Diorang tidak lemah, dan diorang tidak berbaring saja di rumah. Diorang tak ada duduk mengajar dekat masjid, balik rumah macam tu je. Diorang ada aktiviti yang diorang lakukan, sehingga kan diorang, pasal apa diorang buat semua benda ni? Sebab mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina ataupun Imam Al-Iz bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam, terkenal sebagai gelarannya Sultanul Awliya, Sultanul Ulama, Sultanul Awliya Abdul Qadir Jalani, Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam. Al-Iz bin Abdissalam digelar Sultan Ulama, bukan Sultan Perak Sultan Ulama, lagi hebat lagi Sultanul Ulama ni, Al-Iz bin Abdissalam, dia bila dia mengajar, dia berceramah, dia berkuliah, khutbah Jumaat di masjid di Syam, dia tegur kerajaan secara terbuka di atas mimbar tersebut, di atas khutbah. Dan ketika khutbah Jumaat, dia tegur kerajaan yang zalim. Dia dibuang daripada negara, dia buang daripada Syria ke Mesir. Di Mesir pula dia tengok kerajaan yang ada pun tak betul juga, ditegur juga, ditegur secara direct. Dan Sultan ketika tu khalifah yang berada di Syria, dia dah jadi kelakabut, sebab bila dipecat ataupun dibuang Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam ni, bila dibuang, rakyat marah, rakyat bengang, kata sudah, kata kan. Sultan kelakabut lah pasal rakyat marah Rakyat marah sebab ulama ini dibuang negara. Maka dia pun fikir macam mana cara nak tarik balik Al-Iz bin Abdissalam ni supaya boleh balik semula ke Syria. Al-Iz bin Abdissalam ini ada kat Mesir waktu tu kan. Jadi Sultan waktu tu khalifah, dia pun hantar dia punya wakil. Hantar wakil dia jumpa dengan Al-Iz bin Abdissalam ni, Izzuddin bin Abdissalam ni, jumpa dengan dia. Wakil Sultan ni pun kata, Tuan Imam, sekarang ni Sultan dah maafkan kamu,
Sultan telah membenarkan kamu, mengizinkan kamu untuk datang ke istananya dan mencium tangannya. Kurang ajar juga Sultan ni kan. Jadi dia masih lagi ada ego. Dia nak ajak balik, tapi dia masih lagi ada ego. Dia kata, saya benarkan kamu untuk cium tangan saya. Maknanya kalau dimurka tak boleh cium tangan dia. Jadi Al-Aziz bin Abi Salam jawab, dia kata pada wakil tu, dia berkata, bagi tahu pada tuan kamu, kalau dia datang ke Mesir nak cium kaki aku pun aku tak bagi. Punya hebat kan, dia punya izzah tu ada pada dia. Bukan kata aku nak pergi cium tangan dia, dia datang kat sini nak cium kaki aku tak bagi. Pasal apa? Pasal dia merasa mulia dengan apa yang dia bawa. Ini sahabat-sahabat dan juga para ulama yang memang terus setia untuk membawa risalah Islam. Ini dia orang-orang yang kita patut jadikan contoh dalam aktivisme. Bukannya kita jadikan contoh Karl Marx ke, kita jadikan contoh Mahatma Gandhi ke. Betul lah, kadang-kadang ada sudut-sudut tertentu yang kita boleh ambil pengajaran daripada mereka, betul. Tapi jangan kita jadikan mereka tu sebagai role model. Jadikan role model, mereka tu jadi role model, naya kita. Sebab mereka tidak ada iman pada Allah SWT. Bila tak ada iman pada Allah SWT, ada something wrong lah yang ada pada dia orang. Sebab iman itu yang sebenar-benar segala-galanya, betul tak? Kalau tak ada iman, memanglah confirm diorang tak betul. Walaupun nampaknya memperjuangkan hak asasi manusia dan sebagainya. Okey, dan seterusnya yang ke-6. Kita punya masa dah tinggal 2 minit sebelum masa kecederaan. Nombor 6, seorang mahasiswa yang hendak aktif ni, dia mestilah mengetahui uslub ataupun cara yang paling berkesan kepada manusia yang lain. Cara yang paling berkesan dalam memberi kesan kepada manusia lain. Cara yang paling berkesan dalam memberi kesan. Boleh kan? Faham lah. Maksudnya, dia mesti tahu bagaimana cara yang terbaik. Jangan dia ingat apa yang dia buat tu dia rendah saja. Yang pentingnya aku nak memperjuangkan hak. Tak jadi. Dia kena tahu taktik, dia kena bijak, dia kena tahu macam mana cara. Dan cara yang tentu sekali Islam ajar, antara yang pertama sekali, orang yang nak menyeru orang lain, dia mestilah menyeru diri dia sendiri. Kan Allah Ta'ala sebut apa, ayat yang korang semua mungkin dah biasa dengar juga, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu lakukan satu benda, mengapa kamu katakan satu benda yang kamu sendiri tak lakukan. Ini salah satu daripada pengajaran, daripada ayat ini adalah, bila kita nak menyeru orang, kita kena menyeru diri kita sendiri dulu. Bila kita nak mengajak orang, kita kena ajak diri kita dulu. Bila kita nak menyeru kepada keadilan dalam negara kita, kita kena adil pada diri kita dulu. Kita kena tunjukkan pada diri kita dulu. Inilah sebenarnya cara yang terbaik dalam memberi kesan kepada orang lain. Sebablah kita biasa sebutkan, orang yang hendak merubah orang lain, dia kena merubah daripada hati ke hati. Bukan hanya daripada mulut ke telinga orang. Daripada mulut ke telinga, kita bercakaplah berjam-jam sekalipun, dia tak berjaya nak ubah orang. Tapi kalau ada hati, hati pergi kepada hati, boleh ubah manusia. Tapi nak hati ke hati tu, hati dia kena bersih, hati dia kena baik. Sebab saya biasa juga sebut, orang yang nak mengajak orang lain, orang yang aktif dalam apa-apa juga lapangan yang dilakukan, bila dia nak ajak orang, bila tak berjaya mengajak orang, jangan salahkan orang yang diajak, salahkan diri sendiri yang tak berjaya mengajak. Salahkan diri sendiri. Cuba cari lagi, cuba be kreatif untuk cari cara untuk ajak orang. Jangan, dia ni memang tak boleh apa dah Ustaz, memang hatinya keras macam batu, neraka je tempat dia. Habis itu. Kita terus block terus. Kita terus kata, dia ni memang tak ada harapan lagi dah Ustaz. Maknanya kita dah block. Salahnya adalah salah kita. Kita patutnya salahkan dia. Kenapa aku tak berjaya lagi? Apa salah aku? Apa pasal aku tak berjaya lagi untuk merubah orang? Kadang-kadang mungkin cara kita terlalu keras, orang tak boleh terima. Lagi-lagi student, dia selalunya bersemangat. Bila bersemangat, kadang-kadang dia melepasi batasan-batasan akhlak yang diajar oleh Islam. Dia mula mengeluarkan kadang-kadang kata-kata yang nista, kata-kata yang keras, kata-kata yang buruk. Kata-kata ni kita bercakap kadang-kadang puas, tapi tak berjaya mengubah. Kan? Kita kata, apa lah ni bahasa kita kan, bahasa kita semua maki hamun dengan apa semua. Kita rasa puas aku dah cakap macam tu dengan dia. Tapi apa jadi? Apa yang kita boleh ubah dia? Tak ada apa. Kan? Sekadar kita melepaskan nafsu kita yang berasa geram dari itu, tapi kita tak berjaya mengubah orang.
Kita hanya sekadar boleh maki hamun orang. Itu je. Student banyak yang laku gini. Kita tengok sendirilah dekat alam Facebook dan sebagainya. Tengok macam mana dalam perbualan di Facebook, macam mana ayat-ayat yang dituturkan, yang ditulis dalam Facebook. So kita tengok sendirilah. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang terlalu kasar, dia tak berjaya mengubah orang. Islam ajar walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Nabi SAW diajar oleh Allah Ta'ala, kalaulah engkau ini bersikap keras, nescaya mereka akan lari daripada engkau. Tetapi Allah Ta'ala melembutkan hati Nabi SAW, melembutkan cara Nabi SAW supaya boleh memberi kesan kepada hati-hati manusia. Begitu juga bila Nabi SAW disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nabi dia perintahkan begitu dan kita juga diperintahkan begitu. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebutkan faqula lahu qawlan layyina, kan, katakanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Jadi maknanya kita kena cuba juga cari cara yang terbaik, uslub yang terbaik dalam memperjuangkan idealisme kita, memperjuangkan idea kita, biarlah dengan cara yang terbaik. Itu cara Islam. Aktivisme dalam student punya aktivisme tidak dihalang oleh Islam. Tetapi Islam mengajar kita supaya biar dengan cara yang betul. Islam ajar kita dengan akhlak-akhlak yang baik, bukan secara terbuka, terdedah, peduli. Kata sekarang ni, kata apa? Kita tidak boleh menyekat kebebasan mahasiswa. Mahasiswa mesti bebas. Bebas, akhirnya lebih bebas daripada batasan Islam. Dia tu bukan bebas lagi, terbabas namanya. Jadi jangan kita biarkan orang terbabas dengan kebebasan. Kita ajar supaya mereka ikut batasan Islam. Batasan Islam. Betul, Islam tidak mengongkong manusia. Islam memberikan kebebasan. Tetapi kebebasan itu masih lagi ada had yang diajar oleh Islam. Kita nombor 6, last sekali dalam masa kecederaan ni, seorang yang hendak berjuang di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, orang yang hendak aktif, orang yang hendak berperanan dalam masyarakat dan sebagainya, dia mestilah meletakkan di lubuk hati dia, dia memasakkan dalam jiwa dia akidah qada dan qadar. Kalau betul lah kita kata iman billah, iman dengan Rasul, iman dengan malaikat, semua wajib ada kan. Tapi antara iman yang sangat-sangat penting ditusukkan betul-betul dalam hati dia adalah iman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila orang tu percaya dengan qada dan qadar, dia tahu baik dan buruk di sisi Allah, maka dia akan jadi lebih berani. Bila dia tahu qada dan qadar Allah Ta'ala mengatasi segala-gala yang lain, dia akan jadi lebih kuat. Dia tahu qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan kena pada kami melainkan apa yang Allah Ta'ala dah tulis atas kami. Maka dia akan jadi berani. Barulah dia boleh aktif. Kalau tidak, dia akan jadi pasif. Pasal takut, bahaya buat ini. Aku kalau tulis berlebih dalam Facebook nanti kan, dia ada perkataan nanti sekarang kan. Kalau gini, dia ada kalau dia dah risau. Dia dah risau terlajak. Sedangkan kalau orang tu percaya betul-betul dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi lebih berani dan dia akan lebih bersabar bila tak berjaya. Dia akan lebih sabar. Pasal dia tahu ini semua adalah takdir daripada Allah Taala. Aku dah cuba yang terbaik, tak berjaya, nak buat macam mana? Aku boleh cuba lagi. Malah kalau dia timpa musibah pun, dia boleh jadi orang-orang yang hebat. Kan disebutkan di dalam sirah macam mana ada seorang isteri kepada seorang pejuang agama Allah ketika berperang bersama Nabi SAW. Suami dia meninggal dunia dalam perang. Sahabat-sahabat yang lain balik tanya pada dia, macam mana kak? Abang dah meninggal? Tak risau. Orang zaman dulu pula, orang perempuan bukan ada kerja. Suami dah meninggal, macam mana? Macam mana nak, siapa nak bagi dia sesuap nasi lagi? Dia kata, inni araftu zauji akala. Aku mengetahui, aku mengenali suami aku tukang suap makan pada aku. Tetapi walakin araftu rabbi razzaqa. Aku tahu Tuhan aku adalah yang maha memberi rezeki. Apabila mati orang yang memberi makan kepada aku, Allah yang memberi rezeki masih lagi hidup. Ini kan akidah yang sangat kuat yang disebutkan oleh seorang isteri kepada sahabat Nabi SAW. Hebat. Bila orang yang ada akidah qada dan qadar ni, dia akan jadi sentiasa kuat. Walaupun suami dia baru meninggal. Begitu juga kalau kita tengok, kan ada kisah sahabiah yang mana dia punya anak-anak dia meninggal, nama Khansa radhiyallahu anha. Dia bila anak dia 4 orang meninggal kan dalam perang, anak dia 4 orang, anak lelaki dia meninggal dunia.
Bila orang memberi khabar gembira kepada dia, khabar gembira. Gembira lah. Kalau ikutkan khabar gembira lah, kata anak dia semua mati syahid, dia sebut apa? Dia kata alhamdulillahilladzi